Okay, saya nak tunjuk satu video. Ni Wan Saiful Wanjan kata berkenaan dengan dana yang Anwar Ibrahim ambil. Seorang pemimpin politik yang mengatakan bahawa kalau saya jadi Perdana Menteri, saya tak ambil gaji dan allowance Perdana Menteri itu. Saya tak sanggup ambil gaji sebagai Perdana Menteri. Ya, kalau kita pandang sekali imbas, kalau kita pandang sekali lalu dengar begitu saja, oh dahsyat dia ni, ikhlas, bekerja tanpa ambil apa-apa imbuhan. Bagaimana mungkin seorang yang ada tanggungjawab sebegitu besar mengepalai sebuah parti, ada keluarga, boleh dilihat kehidupannya bukan kehidupan macam orang yang duduk di Pantai Badok. Bagaimana mungkin kalau dia tak ambil gaji, kalau itu niatnya, siapa nak membiayai kehidupan dia? Siapa yang nak bayar kos-kos yang timbul daripada perbelanjaan seharian keluarga? Tapi ini sebenarnya menimbulkan persoalan yang lebih besar. Banyak mana kekayaannya lagi, sehingga boleh kata 5 tahun lagi aku tak payah ambil gaji. Kita ni kalau sebulan tak dapat pendapatan bulanan pun pening kepala nak macam mana nak bayar kos keluarga. Baru-baru ni adalah seorang pemimpin politik yang mengatakan bahawa tunjuk. Dia pelik. Macam mana Anwar ni tak ambil gaji, dia kata. Pelik. Kita ni sebulan tak ambil gaji pun pening lah. Dia pelik tuan-tuan. Okay. Ini menunjukkan kemewahan. Itu saya kata. Dia pelik sebab dia tak biasa benda ni. Dia tak biasa, satu dia budak muda lah kan. Kedua dia tak biasa hidup biasa-biasa ni. Dia kata dia pelik seorang Perdana Menteri boleh hidup biasa tapi dia ada kereta mewah. Okey, saya nak cerita lah Anwar boleh jelaskan sendirilah. Tuan-tuan, Anwar Ibrahim tu jadi ahli parlimen bukan sekali, berkali-kali, dan setiap kali jadi ahli parlimen dia ada pencen dia. Dia ada calculation lah, tapi ada pencen dia. Dia bekas ahli parlimen, dia bekas timbalan Perdana Menteri. Okay, ini Anwar Ibrahim. Okay, kita kena faham Anwar Ibrahim ni bekas ahli parlimen, bekas timbalan Perdana Menteri. Wan Azizah, isteri dia, bekas ahli parlimen, bekas ahli Dewan Undangan Negeri, masing-masing dah ada dia punya pencen. Bekas timbalan Perdana Menteri, ada pencen juga. Katakanlah ambillah ahli parlimen ni. Ahli parlimen gaji dia pencen katakanlah 10,000. Timbalan Perdana Menteri pencen 20,000. Ini Anwar 30,000. Okay. Wan Azizah 30,000, 60,000. Combine salary dia orang berdua, pencen saja kata, ini contoh saya pun tak tahu, 60,000 katakan. Anak-anak ada nak tanggung? Tak ada. Rumah bayar dah. Dah habis dah. Dia ada rumah kat Serambut, rasa dah jual lah. Dia dah pindah dekat Kajang. Apa dia nak tanggung tuan-tuan? Makan, minum apa? Anak-anak dah masing-masing dah ada keluarga, dah bekerja. Even Nurul Izzah pun bekas ahli parlimen. Masing-masing dah ada suami, dah ada isteri. So dia nak tanggung apa? Hanya dua beranak je. Dua beranak. Suami isteri je. So kalau dia tak ambil gaji sebagai seorang Perdana Menteri sekalipun, adakah situ satu benda yang pelik? Tak pelik. Dia kata macam mana dia nak tanggung diri dia? Apa yang pelik? Dia yang peliknya tuan-tuan, kalau sekiranya anda hidup bermewah-mewah, itu pelik. Tapi kalau dia berhidup bersederhana, dia bukan kata Anwar ni bukan hidup miskin, tak. Dia tak nampak macam hidup miskin, tak. Tapi dia tak hidup bermewah-mewah. Oh, dia nak jet peribadi itu orang bagi. Jet peribadi orang bagi, bukan dia punya. Orang bagi, pakai jet saya Anwar. Dia pakailah. Orang bagi, so apa masalah dia? Dia ada kereta Jaguar je lah. Satu kereta tu lah. Kalau setakat kereta Jaguar, ramai lagi daripada kita yang ada kereta lebih hebat daripada tu. Ini bekas timbalan Perdana Menteri kot. Takkan tak mampu kereta Jaguar. Saya tahu seorang ahli parlimen, saya ada kereta S-Class tu. Mercedes S-Class. Apa yang pelik? Tapi orang macam ni tuan-tuan, yang pertama dia tak ada modal lah nak tembak Anwar Ibrahim kan. Kedua, dia pelik tu sebab bagi dia, Perdana Menteri ni kena hidup mewah. Kena kaya raya. Barulah boleh gah jadi Perdana Menteri. Dia tak boleh nampak Perdana Menteri hidup bersederhana. Kalau siapa yang biasa pergi rumah di Serambut, Tok Sri Anwar Ibrahim rumah dia kat Serambut tu, saya pernah pergi rumah tu. Saya boleh cerita lah sekarang kan. Saya pernah pergi rumah tu dalam keadaan tak ada orang lah. Bukan tak ada orang, maksudnya keadaan biasa. Siling atas ni tuan-tuan bocor. Air daripada atas tu roboh dah. Rumah tu dah terlalu lama. Rumah dah lama sangat. Nampak cantik, memanglah nampak cantik. Rumah tu rumah lama, rumah usang. Puluhan tahun dah rumah tu. Nampak? So daripada situ kita tahu bahawa
Sebenarnya kalau kita tengok, kenapa Anwar boleh buat macam tu, orang lain tak boleh? Pertama sekali, daripada segi lifestyle hidup dia. Kalau siapa yang kenal Anwar Ibrahim ni, lifestyle, cara hidup dia tu, dia tak terlalu bermewah-mewah. Dia nampak mewah, dia pakai Jaguar, dia ada driver, dia ada, ialah bekas timbalan Perdana Menteri, dan Perdana Menteri, of course dia ada bodyguard. Itu normal. Bekas timbalan Perdana Menteri, dia akan ada driver dan dia akan ada bodyguard. Itu perks yang kerajaan bagi. Even Mahathir sekarang pun dia ada bodyguard dia. Bekas timbalan Perdana Menteri Wan Azizah, bekas timbalan Perdana Menteri, of course dia ada perks dia. Tapi dia tak adalah sampai orang kata bayar ada kereta nilai jutaan, beli rumah puluhan juta, bukan satu rumah, 5-6 biji rumah dalam dan luar negara. Dan kita kena ingat Anwar ni juga board of director, penasihat kepada bank-bank, apa orang kata, kepada bank, contohnya di Bahrain kita tahu tempoh hari kan, one of the board of directors. Ingat tak ada gaji ke? And of course sekarang ni dia letak jawatan lah. Pada masa itu dah jadi board. Dia juga fellow kepada universiti-universiti. Ingat tak ada gaji, tak ada allowance ke? Dia bukan bayar RM tuan-tuan, bayar USD. Dan inilah saya kata tadi, bila kita faham ada setengah manusia ni rezeki datang kepada dia melimpah ruah, tapi benda itu tak terkesan pada diri dia. Bagi saya itu adalah orang yang zahid. Bukan Zahid Amidi, seorang zuhud. Anwar Ibrahim ni zuhud. Apa zuhud pakai jet peribadi, pakai kereta Jaguar, tuan-tuan? Faham maksud zuhud itu. Faham maksud zuhud itu. Antara lain, zuhud itu adalah orang yang meletakkan dunia itu bukan pada tangan, bukan di hatinya, tetapi di tangannya. Orang yang meletakkan dunia di tangannya, bukan di hatinya. Bukan maksudnya tak boleh kaya. Abdul Rahman bin Auf, sahabat yang kaya. Abu Bakar, sahabat yang kaya. Adakah kita tak kata mereka ni orang yang zuhud? Kaya raya. Umar pun antara yang kaya. Taklah terlalu kaya lah banding yang lain. Macam Abdul Rahman bin Auf, for example, mungkin kalau level kita ni mungkin millionaire atau billionaire lah. Abu Bakar sendiri orang yang kaya. Sahabat-sahabat ramai juga yang kaya. Tetapi mereka faham konsep zuhud itu, iaitu meletakkan dunia itu di tangan, bukan di hati. Maksudnya apa? Kalau dunia itu terlepas, dia tak rasa apa, kerana hatinya hanya pada Allah SWT. Itu zuhud. Saya buat satu cerita lah, saya tutup dengan satu cerita. Tapi sebelum tu, PAS anggap UMNO kena cermin diri sendiri. Sebab apa? Isu kes sedekah rasuah tu kan? Sebelum saya nak buat cerita PAS ni, saya buat satu cerita lah. Semalam ni kita larut sikit sejam lah kan. Ada satu cerita ni, arwah kawan saya, bekas orang PAS, satu rumah dengan saya dulu kan, Norman Naim nama dia. Semoga Allah mencucuri rahmat kepadanya, ditempatkan di kalangan orang beriman dan amal soleh lah. Dia meninggal agak muda, umur dia dalam 20-an. Sama roommate dengan saya dulu, masa diploma, masa degree. Dia cerita ke saya satu cerita berkenaan dengan zuhud. Dia kata, ini cerita lah, bukan hadis, bukan apa. Ini satu cerita di negara Baghdad. Ada seorang orang miskin. Bukan miskin, dia ni seorang yang kira seorang zuhud lah. Dia menganggap diri dia zuhud. Mula-mula dia ni orang kaya. Dia ada harta, dia ada kekayaan dan sebagainya. Dia ada gudang, dia ada kuda, dia ada unta. Satu hari tu dia kata, aku nak jadi zuhud. So dia mula jual harta dia, ditinggalkan semua dunia. Akhirnya dia menjadi pengemis. Sebab dia nak jadi orang beribadat daripada Tuhan. So kerja dia beribadat, jadi tak bekerja. Dia silang semua kekayaan dunia ni. Dan ada padanya hanyalah satu mangkuk untuk dia nak minta duit dan letak beras, nasi kat atas tu untuk dia makan. Jadi dia minta sedekah. Kemudian ada orang lalu, dia tengok, bukan dulu aku tengok engkau kaya ke? Kenapa kau boleh jadi miskin macam ni? Aku bukan miskin, dia kata. Aku seorang yang zuhud. Kerana itu aku miskin dari itu. Kau seorang yang zuhud? Taklah, ada seorang orang zuhud tu dia kaya je. Hah? Dia terkejut. Siapa yang zuhud kaya ni? Ada seorang saudagar ni, dia kata, di setiap tempat sekian-sekian, dia kaya, tapi dia seorang yang zuhud. Dia rajin bersedekah, dia memberi bantuan kepada orang ramai dan sebagainya. Mustahil seorang yang zuhud ini boleh jadi kaya raya, dia kata. Aku nak pergi jumpa dia. Dia pun pergi jumpa. So dia pergi jumpa orang ni, dapatlah berjumpa dengan orang itu dekat dia punya, mungkin bukanlah istana kan, tapi dia punya rumah besar dia lah. Dia pun terkagum. Besarnya rumah dia ni, macam mana orang kata dia ni zuhud dengan rumah besar, dengan kekayaan macam ni. So dia jumpa orang tu, dia kata.